Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memulakan pengajian kita pada malam yang bahagia ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberkati pengajian ini dan menjadikannya sebab pengampunan bagi dosa-dosa kita, dan Allah mengabulkan segala hajat dan pelihara kita daripada segala bala, daripada segala bencana dan segala azab di dunia dan akhirah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pembukaan-pembukaan yang baik, yang mana kita diberikan kefahaman dalam agama, dan Allah matikan kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab Da'watul Tamah, kita masih berada di dalam fasal berkenaan dengan ancaman yakni agama Islam berkenaan dengan riba. Dan minggu lepas kita membicarakan beberapa perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Daripadanya adalah mereka-mereka yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ataupun yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencari hilah untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ini kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti. Dan sekarang ini kita masih berada pada muka surat 153. Maka penulis ini mengatakan si pembuat hilah pada menghalalkan riba yang diharamkan Allah Ta'ala berupa nazar ataupun ikrar. Ini berkenaan dengan nazar dan ikrar. Ini adalah daripada perkara yang kita mempelajarinya dalam fiqh muamalat. Nazar seseorang itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar maksudnya adalah pengakuan. Maka di sini beliau mengatakan ada sebahagian orang dia membuat hilah pada menghalalkan riba dengan melakukan nazar ataupun melakukan ikrar, padahal dia mengetahui dalam hatinya bahawa dia tidak meniatkan nazar ataupun ikrar itu melainkan untuk membolehkan pemindahan wang ataupun harta benda yang ada zahirnya sahaja kepada sesiapa yang tidak mengetahui asal usulnya daripada para manusia. Maka dengan berbuat begitu sebenarnya dia telah terpedaya dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah daripada makna kita mengatakan hilah, yang mana seseorang itu dia mahu menghalalkan sesuatu ataupun dia mahu memakan harta misalnya orang lain, maka dia menggunakan agama untuk menghalalkan perbuatannya yang merupakan maksiat pada hakikatnya. Maka dia menyangkakan dia menipu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Dan kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala apabila menyifatkan golongan munafikin, Allah mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka cuba nak menipu Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak menipu sesiapa kecuali diri mereka sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala tipu daya yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada perkara yang dapat sembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengetahui segala-galanya sebelum dia menciptakan manusia, dan apabila dia menciptakan dan setelahnya dia memusnahkan segala-galanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tiada siapa pun akan tersembunyi daripadanya, baik di bumi maupun di langit. Begitu pula orang yang menulis nazar ataupun ikrar itu bagi pihak orang yang hendak menipu itu, dan juga mereka yang menyaksikan penulisan itu, sama ada mereka mengetahui hakikat nazar ataupun ikrar itu, atau mereka hanya menyangka baik apa yang dimaksudkan oleh siapa yang membuat nazar
ataupun ikrar itu dengan bukti dan keterangan daripadanya. Semua mereka adalah berkongsi dosa dalam kebatilan dan keterpedayaan. Yakni seseorang ini dia menggunakan hilah dengan merupakan nazar ini atas melakukan ini sesuatu, akan tetapi dia melakukan dengan memakan riba. Begitu juga dia melakukan ikrar atas sesuatu perkara untuk mengambil daripada harta orang lain dan sebagainya. Maka mereka-mereka yang membantu orang yang melakukan maksiat akan berkongsi dosa sesama seperti orang yang melakukan maksiat ini tersebut. Semua mereka adalah berkongsi dosa dalam kebatilan dan keterpedayaan, yang mana mereka akan mendedahkan diri mereka kepada balasan Allah dan siksanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Al-Imam Al-Haddad dia menerangkan ini kepada kita sekali lagi, ini berkenaan dengan dosa-dosa ini, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Walaupun manusia cuba untuk menipu orang lain ataupun menggunakan agama itu sendiri untuk memutarbelitkan hukum mahkam, yang mana mereka dapat melakukan kezaliman ataupun melakukan maksiat, dan mungkin manusia dapat lepas daripada hukuman dunia ini, akan tetapi mereka tidak akan lepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari hisab, seperti mana Al-Imam Al-Haddad menukilkan ayat dalam Al-Quran yang mana Allah mengatakan wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun, yakni dan nanti akan mengetahui orang yang aniaya itu ke tempat mana mereka akan ditempatkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap manusia, dan Allah ini akan membalas segala kezaliman dan begitu juga maksiat yang dilakukan oleh manusia. Manusia ini bertanggungjawab atas segala apa yang dilakukan olehnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan selamatkan kita di akhirah, dan memberikan kepada kita keampunan daripada semua jenis maksiat zahir dan batin. Selepas itu beliau mengatakan pintu-pintu riba. Jadi kita baca lagi sikit insya-Allah sebelum kita masuk kepada kitab seterusnya. Beliau mengatakan, kemudian ketahuilah bahawa pintu-pintu riba itu ada banyak sekali, maka bagi setiap peniaga harus mengetahui selok-beloknya. Kalau kita bayangkan zaman Al-Imam Al-Haddad 300 tahun yang lalu, beliau mengatakan pintu-pintu riba ini ada banyak, apalagi pada zaman yang kita tinggal hari ini, yang mana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman, yang mana Nabi mengatakan tidak ada manusia yang dapat selamatkan diri mereka daripada riba, walaupun mereka cuba sedaya upaya sekalipun, mereka akan terkena dengan dia punya imbasannya. Ini adalah perkara yang berlaku pada akhir zaman, dan ramai daripada ulama kita mengatakan ini adalah zaman yang mana kita tinggal di dalamnya. Maka wang yang kita menggunakan ini banyak perkara yang berkait dengan muamalat riba. Maka ada perkara-perkara yang dimaafkan disebabkan darurat. Kalau sekiranya seseorang itu dia tidak ada jalan lain misalan, dan dia tidak ada pilihan dan sebagainya, insya-Allah Allah akan memaafkan. Cuma kita sebagai orang Islam harus kita mempelajari tentang apa yang dimaksudkan dengan riba dan jenis-jenis riba, dan kita cuba sedaya upaya untuk kita mengelakkan diri kita daripada terjebak dalam musibah ini. Maka beliau mengatakan, kemudian ketahuilah bahawa pintu-pintu riba itu ada banyak sekali, maka bagi setiap peniaga harus mengetahui selok-beloknya. Ini semua balik seperti apa yang kita mengatakan, wajib bagi setiap peniaga mempelajari bab muamalat. Bab ini jual beli. Ini juga daripada masalah kita lihat hari ini, tak ramai orang yang mempelajari. Tidak ada orang yang banyak mempelajari. Hari ini kita lihat orang semangat berniaga dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita menanyakan kepada mereka kitab apa yang mereka belajar misalan, ataupun apa yang mereka telah mempelajari daripada bab jual beli misalan, maka wallahu alam kita akan mendapati ramai sekali orang Islam yang tidak mengetahui tentang hukum mahkam. Dan yang ajibnya, kadang-kadang ada sebagian orang Islam pula, bila kita berbual dengannya, dia mengatakan Islam hanya 5 perkara. Dia mengatakan Islam hanya 5 perkara sahaja. Yang ni 5 perkara maksudnya apa? Rukun Islam yang 5. Jadi ada orang Islam dia menyangkakan Islam hanya melakukan 5 perkara. Cuba kita bayangkan. Dia menyangkakan Islam hanya kalimah syahadah, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, pergi haji setahun sehidup. Itu saja Islam.
Maka ini adalah perkara yang masalah. Yakni Islam ini bukan hanya 5 perkara. Rukun Islam ini maksudnya perkara yang penting dalam Islam. Bukan maksudnya Islam ini kesemuanya ada yang ini 5 perkara. Tetapi disebabkan kejahilan yang wujud, kita akan mendapati, hatta kita lihat orang yang pergi masjid, misalnya hatta kalau dia pergi masjid 5 kali sehari, dan kita lihat ini pada zahir ini, misalnya ini pakaian Islam dan sebagainya, mungkin dia berfahaman sedemikian. Ini adalah keadaan yang kita hidup ini hari ini. Bahkan kita mengatakan Islam pada tiap-tiap aspek kehidupan ini, bukan saja yang ini 5 yang ini rukun Islam. Itu adalah perkara yang penting dalam Islam, tidak ada syak. Kita mengatakan 5 rukun Islam adalah daripada perkara yang ditekankan dalam Islam. Akan tetapi ia bukan yang ini Islam ini kesemuanya. Maka Islam adalah agama yang merangkumi jual beli, yang merangkumi kematian, yang merangkumi politik ini dan sebagainya. Kesemua yang ini perkara yang ini ada hukum ahkam di dalamnya. Maka perlu ini kita memahami ini perkara ini dengan baik. Dan apa yang biasanya berlaku daripada hal serupa itu, serta cara-cara yang selalu dibuat oleh manusia, apa yang tidak jelas baginya, hendaklah dia bertanyakan kepada mereka yang mengetahui daripada golongan ahli ilmu yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, bukan ditanyakan ini kepada upaya ini ulama ini yang su. Jadi di sini juga Imam Al-Haddad mengatakan, kalau sekiranya kita tidak mengetahui, maka penting kita menanyakan kepada mereka yang mengetahui, dan mereka yang mengetahui mesti ada ketakwaan kepada Allah. Sebab kalau menanyakan kepada mereka yang tidak ada takwa ini kepada Allah, maka seperti mana kita mengatakan perkara yang haram pun mereka mengatakan halal, maka itu masalah. Itu juga yang ni tidak melepaskan seseorang itu daripada bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita insya-Allah taala. Jadi insya-Allah ini sekarang ini kita akan